السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. قال المؤلف رحمه الله. Dan jangan mengambil semangat kita dari risalah pedoman semayang Jumaat hasil kadangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, ayah kepada Allah yarham Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah Bersimah Kelantan. Kitab ni terkenal di Kelantan, di Patani. Cuma dia tak berapa nak melakah ke patah barat kita ni. Keadaan orang kita sini tidak sebegitu cekak membaca Jawi. Tapi belah sana masih lagi boleh bertahan patah timur ni. Kitab-kitab Jawi lama ni. Lebih-lebih lagi di sebelah selatan Thailand, Patani, Yala dan juga Narathiwat. Jadi sebab-sebab boleh dipertahankan kitab-kitab Jawi lama ni kerana sistem pengajian secara memondok masih wujud lagi. Jadi pada kebiasaan golongan yang mempertahankan kitab-kitab Jawi lama begini ialah golongan mengaji secara memondok, secara takut lama. Jadi bagi kita tidak ragu lagi lah isi kandungan kitab ni, sebab pengarang tu kita nilai akan pengarang kitab ni ahli ilmu yang diakui oleh masyarakat Kelantan, Patani, Terengganu pada zamannya. Tok Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah, bekas Haji Abdul Rahman Sungai Deriang, Pondok Sungai Deriang pun nama Tok Haji Abdul Rahman juga. Ni Tok Haji Rahman Lubuk Tapah. Hok Sungai Deriang pula Tok Haji Rahman juga. Orang panggil Haji Abdul Rahman Sungai Deriang. Sambungan kita, dan jangan mengambil akan terlebih akmal, terlebih sempurna. Jadi kalau orang jadi imam tu, jangan dibacalah bacaan sampai di peringkat yang terlebih sempurna. Ambil yang sekurang-kurang akmal. Ambil yang sekurang-kurang sempurna. Sekurang-kurang 3 kali lah kalau tasbih, rokok dan sujud. Kalau yang terlebih akmal tu makan belah kali lah. Malaikat boleh jugalah nak dibaca sampai di peringkat terlebih akmal pun. Imam tadi, jika reda makmum dengan memanjang, jika reda dengan memanjang oleh makmum yang mahsurun. Makmum mahsur ni makmum yang terhad lah. Makmum yang imam tu faham sangat latar belakang dia ni, kiranya dia baca panjang tu tak jadi masalah. Tak apalah. Kalau makmum yang kita tak tahu keadaan ahwal dia, jangan dipanjang-panjang lah. Kerana dia ada di antara mereka yang ada urusan penting. Ada antara mereka makmum tadi, itulah kali nak jinak-jinak semayang berjemaah. Tiba-tiba imam baca panjang, kena berat lalu. Pakai patah semangat lah dia. Dengan berlafaz pada kata reda makmum tadi, dengan dilafaz disebut. Sebut macam mana? Tu imam kita boleh dah nak baca panjang pun. Sebab hari ni kita ni gagah-gagah belaka. Nampaknya muka muda-muda belaka. Boleh lah. Atau diam. Atau makmum tu diam, tak ada bercakap. Imam tadi, makmum tadi diam. Tak ada siapa pun menjadi wakil kata boleh baca panjang.
serta mengetahui iman, tetapi sungguh pun dia iman tu tahu sangat dia berisi ni, makna diam tu tidak jadi kesalahan, tidak jadi masalah kiranya iman tu baca panjang. Dengan reda mereka itu, diam tu membukti pada bahawa dia benar, dia boleh iman baca panjang, maka bolehlah. Siapa tangguh tu? Cerumaknya orang tarah iman semayang Jumaah ni, tak boleh nak pakai ikut muk kita. Di sisi Muhammad Ramli, di sisi Syekh Ramli, di sisi Syekh Ramli kena begitu. Iman nak baca panjang kena dapat reda daripada makmum, ataupun kiranya makmum tu diam, dari hal makmum tadi diketahui oleh imam, tak mengapa dipanjangkan. Pada pendapat Syekh Ramli. Dan di sisi Ibn Hajar, pada galik pengajian fiqh ni, dua tokoh ulama ni banyak tak sekata pendapat. Syekh Ramli kata begitu, Ibn Hajar kata gini, mengikut ijtihad masing-masing. Bukan sengaja nak cari pasal balas sama sendiri, dak. Ulama dulu dia tak ada terlukis dalam kepala nak cari balas, nak berjatuh antara satu sama lain. Cuma tidak sekata pendapat itu mengikut hasil ijtihad dia, setelah dinilai olehnya dengan pelbagai ilmu, akan hasillah natijah daripada begini jawab, orang tu pula begini jawab. Ada hujah masing-masing. Tidak bagaimana kita hari ni kadang-kadangnya nak mai pakai bedal semacam. Antara contoh mari pakai bedal semacam tu, tak boleh zikir Allah Allah. Dia kata ulama kata zikir Allah Allah tu tak betul, ulama tak betul. Jadi kalau melibatkan ulama pun tak betul, dia tu bukan ulama lagi tak betul lah. Ni sudah diterima olehnya usul-usul dua daripada faham ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan kita buka mana-mana kitab kalangan ulama yang muktabar, boleh dijadikan sebab itu nama Tuhan. Tuhan suruh kita ingat kepada dia. Allah tu nama Tuhan bagi zat. Ada pun nama bagi sifat tu banyak. Pendek kata setiap ucap kata kita mengkembali kepada Tuhan, sama ada kembali kepada nama bagi zat ataupun nama bagi sifat, layak dikatakan zikir, pasti dapat pahala sebaik saja ingatnya kepada Allah. Macam-macam lagu pendapat akhir zaman ni ada pula ni pula. Dia beda pasal baca Yasin malam ni 10 Syaban. Ni kita bulan Rajab ni, habis bulan Rajab masuk bulan Syaban, habis Syaban Ramadan, sebulan lebih lagi Ramadan bertemu pula. Tak boleh terawih ke tak boleh terawih. PKPB pula lah kita hadapi sekarang. Mengapa dia kata tidak ada? Sebab hadis yang mengatakan baca Yasin itu lepas semayang, baca Yasin malam 10 Syaban tu hadis maudhu'. Sedangkan kita duk jumpa dalam kitab kan, ulama-ulama dulu yang siapa di peringkat jadi iktiraf sebagai aulia, tarah kutub pada zamannya, seperti Sidi Ahmad Idris Morocco, mengketengahkan amalan baca Yasin malam 10 Syaban dan lain-lain lagi lah. Sebab kita baca Yasin 10 Syaban 3 kali. Itu kali pertama mengikut sarana dalam kitab ulama, kita minta doa agar Tuhan panjangkan umur kita, jangan cepat mati, kerana kita amal banyak lagi, nak bertaubat banyak lagi. Baca Yasin kedua, kita minta doa biar Tuhan akadkan bala. Ni COVID ni bala. Baca doa ketiga, minta Tuhan terkayakan kita daripada makhluk. Jadi sekarang ada banyak, ada surau-surau masjid malam 10 saja, malam 10 Syaban sunyi sepi. Kadang-kadang dia ganti dengan tazkirah pengajian. Sedangkan pengajian ni bila-bila masa boleh. Tapi dia lupuh dah. Malam baca Yasin 3 kali, malam 10 Syaban tidak wujud.
Mungkinlah dorongan daripada pihak-pihak tertentu tidak mendorongkan masyarakat umum menghidupkan baca Yasin dan 10 Sa'ban. Kita baca Yasin malam tu antara perkara terminta. Agenda dalam setahun bala tu biar Tuhan angkat. Kalau ada bala diangkat, kalau belum turun lagi, di stopkan, jangan diturun. Panjang cerita tu. Kita akan buat satu risalah pembentangan dari hamalan dan 10 Sa'ban, kita catu-catu daripada pelbagai kitab. Sehingga ada bertemu saya tertemu yang terbaru ni dalam majalah Warta Agama, Warta Agama Negeri Johor. Ada dibahas juga di situ. Negeri Johor ada keluar warta dulu, sekarang ada ke tak tahu. Ada dibahas di situ. Dalam kitab Jauharul Mauhu ada dibahas di situ. Ada lagi kitab lain lagi, banyak lagi. Dah. Dan di sisi Ibn Hajar, apa pula pada pendapat Ibn Hajar? Kiranya untuk imam tu nak baca panjang-panjang. Bagi di sisi Syekh Ramli, kena dapat keizinan makmum. Kalau tak dapat pun, imam dah faham sangat. Keadaan makmum dia kiranya baca panjang tak ngapa. Itu pandangan Syekh Ramli. Dan di sisi Ibn Hajar, tak dapat tidak daripada berlafaz. Ibn Hajar kata tu imam tak dia nak baca panjang-panjang, kena dapat izin daripada makmum tu kena beritahu. Kena khabar, kena beritahu, kena royak, kena cerita kata imam, boleh imam nak baca panjang pun. Dia ada mamada dengan diam. Kata Ibn Hajar, kalau setakat duduk diam begitu tak cukup. Tak boleh, itu imam tu nak pandang mandap baca panjang. Ni. Habis cerita tu. Dan makruh memulai sembahyang sunat, kemudian daripada masuk yang muqamah kepada iqamah. Dan makruh memula sembahyang sunat, dia baru nak mula sembahyang sunat. Kemudian yang salpah. Salpah daripada masuk yang muqamah kepada iqamah. Tok bila mula qamat kita baru bangun nak mula sembahyang sunat, tak usahlah, makruh hukumnya. Kalau nak buat juga, kalau sunat qabliyah tu selepas sembahyang tu boleh buat. Sembahyang sunat qabliyah yang rawatib ni, kalau kita tidak sempat buat sebelum sembahyang fardu, boleh buat selepas sembahyang fardu. Kalau ada sunat yang ba'diyah pula, boleh dicatu dua tu. Yang qabliyah tidak sempat buat tadi dengan yang ba'diyah, boleh dirakum sekali. Yang tak bolehnya hok ba'diyah tu kita nak buat awal-awal lagi semacam jamak takdim lah. Tak boleh tu. Semacam jamak takhir boleh. Gitu. Dan jika iqamah dengan tidak izin imam sekalipun, walaupun bila tu qamat tanpa keizinan daripada imam sekalipun, tak boleh, makruh sembahyang sunat setelah qamat. Maka jika ada seorang di dalam sembahyang sunat, bagaimana pula halnya orang tu duduk tengah-tengah sembahyang sunat, sembahyang sunat qabliyah yang kita kata, tiba-tiba iqamah yang muqamah, tengah-tengah sembahyang bila pun qamat, sempurnalah ia akan sembahyang sunat itu, sempurnalah, cukup sembahyang tu. Tak sudah berhenti sembahyang tu, teruslah, sebab kita sembahyang ni belum lagi qamat. Masalah yang dikira makruh tadi, jikalau tanya orang qamat, tanya itulah bangun nak sembahyang sunat, tak boleh lah. Ada juga jenis-jenis ni, dia datang ke masjid, datang ke sorak, tak berhenti sembahyang maghrib.
Dia datang dah lewat dah. Hampir orang nak qomat dia duduk semaya sunat lagi. Dia bertahan nak semaya sunat lagi. Dah kita datang lewat. Masa maghrib ni masa terhad sangat. Dah kita tahu dah kita dah lewat. Tak usahlah semaya sunat. Duduk semaya sunat lagi tak. Yang pelik lagi dia pakai masuk duduk muka pintu, dia pakai bahan situ lalu. Sampai kalau orang nak masuk, kalau orang tu pun tak boleh, kena cari pintu lain. Ini bahasa jenis mana ni? Jenis tak berapa lah, barang kali baru-baru belajar pergi masjid bang kali. Dia tak boleh fikir panjang nak. Itu pun jika tidak takut luput jamaah dengan salam imam. Hak mereka tengah semayang sunat, bila pun qomat kena teruslah semayang. Jika dia terus semayang tadi, tidak takut hilang semayang jemaah. Maka jika takut luput jemaah, kalau jaka takut terhilang semayang jemaah, kiranya dia semayang sunat tadi, sunat memutus ia akan sunat itu. Sunat memutus itu sunat berhenti semayang tu. Kalau duduk terus juga nanti terlepas semayang ni pula. Habis je. Sebab tu kita buat takik ni, kita buat masalah. Hak pendek-pendek kita buat bentuk masalah. Baru tidak pening tengok tu. Kalau tak mahal sangat jadi pening. Dan masuk ia pada berjemaah selama tiada mengharap ia akan dapat jemaah yang lain. Dan masuk ia pada berjemaah selama tiada mengharap ia akan dapat jemaah yang lain. Kok ni kalau kita pergi ke seorang masjid, orang duduk semayang jemaah tu, imam duduk semayang dah. Kalau jaka tidak ada harapan mari kumpulan lain buat semayang jemaah, elok kita ikut yang sedia ada selalu itulah. Jangan tunggu-tunggu lagi nanti terlepas. Tunggu imam ni beri salam, kumpulan kedua tak mari, sudah tak berjemaah dah jawabnya. Begitu. Dia nak ceritanya begitu. Dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk. Dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk. Ayat ni dia nak katanya makmum masbuk tu dapat rakaat. Bukan makmum muafiq ni, makmum masbuk. Masbuk macam mana, muafiq macam mana? Anak orang buat balik tu penilalak balik dah pula kan. Ya tak, ya kena baca terus juga. Dan didapatkan rakaat, walaupun dia kata didapatkan rakaat tu, maknanya rakaat tu dapat bagi makmum masbuk. Manakala dia kata makmum masbuk, bukan makmum muafiq. Makmum masbuk yang semacam mana dikira dapat rakaat, yang mendapat ia, makmum masbuk yang dapat ia akan imam padahal rakaat. Padahal imam tu rakaat. Dia masuk sembahyang jemaah dalam suasana imam sedang rakaat, maka makmum masbuk yang sebegitu dikira dapat rakaat. Sebab dia sempat rakaat bersama dengan imam. Dengan dua pekerjaan, tapi sungguh pun makmum masbuk tadi dikira dapat rakaat dengan kerana dia sempat rakaat bersama dengan imam, dengan syarat ada dua perkara. Nak milik makmum masbuk dengan dapat rakaat tadi dengan sebab dia sempat rakaat dengan imam, kena ada dua perkara.
Bukan pantang sepak rokok dapat saya tengok dulu gaya rokok tu macam mana. Perkara yang selayak makmum masbuk tadi dapat rakaat kerana ia sepak rokok bersama dengan imam, dapat takbiratul ihram dengan sempurna dalam suasana imam sedang rokok. Dia baru siapa nak masuk sembahyang Jumaat, dia pun takbiratul ihram, Allahu akbar. Tu panggil sempurna tu. Dalam pada gitu imam masih lagi rokok. Kalau tidak sempurna macam mana? Allahu akbar, kita kata tak nak. Kadang-kadang belum lagi habis takbir jalan, imam pun sami Allahu liman hamidah. Itu orang panggil makmum masbuk tadi tidak dapat takbiratul ihram dengan sempurna. Sebab belum habis takbir, imam i'tidal. Satu. Ilmu sembahyang nak melekat dalam kepala dah. Jangan melekat dalam kitab. Tak boleh buat kerja sampai bila. Kedua, dapat rokok yang dikira dan dibilang bagi imam. Lagi dapat tetap serta imam sebelum imam angkat, sebelum angkat imam daripada sekurang-kurang rokok dengan yakin. Panjang. Panjang keterangan dia ni. Takrif yang kedua ni panjang. Kita kata syarat lah. Syarat makmum masbuk yang dapat rakaat sebaik saja dia sepak rokok dengan imam. Pertama, dia sempurna takbir. Habis takbir, imam masih lagi rokok. Syarat yang kedua, dia dapat rokok, dia sepak rokok bersama dengan imam. Yang rokok imam tu dia panggil rokok yang dibilang, rokok yang dikira sah. Dalam suasana rokok dia dengan imam tu dapat tetap, ada tetap semasa dia rokok dengan imam dengan yakin. Makna ada tamak ninah rokok makmum tadi bersama dengan imam dengan yakin. Makmum yang sebegitu dia kira dapat rakaat. Rokok dia tadi kira dapat dah rakaat, satu rakaat. Sebaliknya kalau dia rokok bersama dengan imam, tidak sempat dia rokok, tidak sempat dapat tetap rokok dia bersama dengan imam. Tiba-tiba imam i'tidal. Mana seperti imam dia rokok, dia pergi Allahu akbar, dia pun rokok. Tunggu siapa hak dia rokok, imam pun sami Allah, seolah gaya supaya nak jadi selisih. Lagu ni tidak dapat rakaat sebab tidak ada jarak masa tamakninah ia rokok bersama dengan imam. Makna jarak masa tamakninah imam rokok dia tu dan berhenti sekejap, imam pun sami Allah, tu dapat. Antara lain lagi dapat rakaat dia rokok dengan rokok imam tadi, rokok imam rokok yang dibilang, rokok yang dikira, baru dapat rakaat. Sebaliknya kalau rokok imam tadi rokok tak menjadi, rokok tak kira, makmum tadi tak dapat rakaat. Bagaimana contoh ni? Imam Allahu akbar, semasa dia rokok tadi kita pun takbiratul ihram, kita baru datang Allahu akbar, kita pun tu rokok. Dalam masa kita tu rokok tu, imam pun terketuk. Tengok rokok terketuk tak? Orang panggil rokok imam tu rokok tak dibela. Dari situ imam tadi terkejut, dia cabut lagi. Bocorlah rahsia rokok dia tak dibela kan? Dari situ rokok makmum tadi tak dapat rakaat. Sebab dia sempat rokok bersama dengan imam, yang rokok imam itu rokok yang tidak dibela. Itu masalah tu. Kita jauh ni. Macam tu lah. Kalau kita Arab macam mana bahas. Ada pun rokok yang tiada dibilang bagi imam. Kalau dia sepak rokok juga, tapi sayangnya sekali
Rokok iman tu rokok yang tak dikira, tak dibilang. Seperti rokok iman yang berhadah. Rokok iman yang berhadah tu dalam suasana iman rokok tadi, dia terbatal air sembahyang, dia terketuk ke apa gini. Tak iman yang kena najis semasa rokoknya gugur tarik cicak seketul atas kepala. Sembahyang iman terbatal dah tu nak. Orang panggil rokok tu rokok tak dibilang bagi iman. Maka makmum tersebut, maka tu dikenaki maka tu makmum tersebut, makmum masbuk yang tersebut tadi, tiada mendapat tu tiada dapat. Maka tiada mendapat makmum tiada mendapat masbuk itu. Masbuk tu makmum masbuk lah. Maka tiada mendapat masbuk itu, makmum masbuk itu akan rakaat tu dia tak dapat. Walaupun dia sempat rokok dengan ada tamak nina sekalipun bersama dengan imam. Sebab apa? Sebab dia rokok pada jenis rokok imam tu rokok yang tak dikira. Habis itulah. Habis itu. Ini masalah lain pula ni. Maka jika berhadas imam di dalam tidak ni bakit dia rokok. Seketika kita akak kepala dia rokok, Sami Allahu liman hamidah, itu iktidal namanya. Iktidal ni rukun semayang yang pendek namanya. Artinya kita berhenti semasa iktidal jangan dipanjang. Sekadar bacaan yang tersebut, bacaan yang sepatut dibaca pada masanya. Kecuali dipanjang kerana baca kunut itu lain. Kalau tak berkunut, mengapa jadi panjang? Kalau sengaja dipanjangkan duduk, dilamakan berhenti pada iktidal melebihi daripada qadar masa yang sepatut dibaca, boleh melibat kepada batal sembahyangnya. Dalam perkara iktidal ni pun dah jadi kecoh juga. Dah ramai dah. Masyarakat kita tak nak kata Sami Allah. Imam kata Sami Allah, dia jadi makmum dia tak kata dah. Hanya dia sahut kata Rabbana lakal hamd. Dia style sembahyang jemaah Masjid Mekah. Sedangkan duduk sembahyang masjid tidak Mekah. Lepas tu kata mengapa tak nak kata Sami Allah? Dia buat contoh Masjid Mekah Madinah tu. Makmum tak ada kata Sami Allah, dia kalau imam kata Sami Allah, hanya dikata oleh makmum Rabbana lakal hamd. Pula jauh dia belajar sembahyang di Mekah dah. Dia tak belajar di surau tepi rumah. Itu mazhab lain. Kita ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sunnah imam berkata Sami Allah, hatta makmum pun juga sunat kata Sami Allahu liman hamidah. Demikian juga orang mempari orang sembahyang seorang pun sunat kata Sami Allah. Tengok dalam kitab fiqh Pak Muzahab sana dalam bab sembahyang. Dia tak kata Sami Allah. Sambil-sambil akak kepala tu Rabbana lakal hamd. Itu bukan ta'in baca Rabbana tu. Akak kepala tu ta'in kata Sami Allah. Dah kalau awak ni akak kepala kata Rabbana dah. Setelah berdiri tegak nak kata apa? Nak kata Sami Allah pula. Tak kalah pelik tak kalah jadi terbalik gitu pula. Berdiri tegak baru Sami Allahu liman hamidah. Secara tak langsung berdiri tegak kosong tak baca. Dia pakai kaedah mana pula? Dalam perkara pekerjaan sembahyang ni ada ruangan yang kosong daripada bacaan. Sedangkan pekerjaan sembahyang ni tidak ada kosong. Tidak ada ruangan tak baca, penuh dengan baca. Hatta kita rokok pun, mula ia pada bergerak turun rokok sampai kepada hak rokok pun penuh bacaan Allahu Akbar.
habis akibat tu sebaik saja sampai kepada hak rokok. Tidak menepati setengah tu imam tu dia takbir intiqalat separuh jalan. Separuh jalan macam mana? Dia turun senyap. Hampir nak rokok baru Allahu Akbar. Jadi sebelum dia takbir tu kosong, turun senyap, turun kosong. Tak ada gitu. Tak nak muka. Deh. Nak kalau kesimpulan kitanya dalam perkara semai kena cermat sangat. Biar membetuli dengan syarat. Sebab apa? Sebab kita nak milik ganjaran pahala yang sempurna. Ganjaran pahala sembahyang yang melebihi daripada pahala-pahala ibadat yang lain. Sebab ia berupa tonggak agama yang terada pada mata tangga yang kedua di dalam rukun Islam selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Dan kalau kita buat cica-cica lebih kurang, beratlah jawab. Mana? Lepas tu dalam keadaan sembahyang kelang kabut lagi, ada persoalan bagaimana kira nak suruh kosong sembahyang. Oh Allah Rabbi, pelik lah. Betul hak kulit-kulit dulu, hak luar-luar dulu. Hak kewajipan utama tu. Kosong tu soal kedua dah. Setelah betul pelaksanaan syariat sembahyang ni, layaklah kita teraka pada bab kosong. Ini hak ni tengah berselerok lagi. Orang nak pergi teraka bab kosong dah. Allah deh. Punya perihnya. Maka jika berhadah imam di dalam i'tidah, kalau imam i'tidah sami Allah liman hamidah, terketuk di situ imam tadi. Makna kata berhadah tu, kita ambil contoh imam terketuk situ. Nescaya mendapat ia akan rakaat. Hak makmum yang sepak rakaat dengan imam tadi. Masa imam rakaat tu imam tidak terketuk lagi. Sebaik saja dia tidak terketuk. Terketuk. Semua meriang buluh punya dah. Makmum tadi rakaat tu dapat. Bahkan ni masih dapat lagi makmum tadi rakaat. Bahkan ni menunjukkan makmum tadi masih lagi dapat rakaat. Apabila berhadas imam, kemudian daripada tetap rakaat makmum serta imam, nescaya mendapat makmum akan rakaat juga. Dapat juga. Imam rakaat, makmum takbir, Allahu Akbar, dia pun rakaat. Sempat dia tetap rakaat dengan imam, baru imam tu terketuk. Masih lagi dapat rakaat makmum. Yang tak dapatnya, makmum tadi takbir, dia turun rakaat, sebaik saja sampai hak rakaat belum lagi tetap rakaat dia bersama dengan imam, tiba-tiba dalam masa tu imam terketuk, barulah tak dapat rakaat itu bagi makmum. Maka jikalau tiada tetap makmum pada rakaat sebelum imam akad daripada rakaat, atau syak makmum pada mendapat tamakninah, maka tiada mendapat ia makmum akan rakaat. Maka wajib atasnya atas makmum datang kemudian daripada salam imam dengan rakaat. Pelik ayat tu dah. Tapi nak mahal dah. Kita jauhi lama ni nak biasa dengar, biasa dengar tak apa. Biasa apa-apa kat orang panggil loose screw. Tak apa. Mari kita mana boleh kira dah. Sebab gaya ulama dulu dia cakapnya macam tu boleh faham dah. Ulangi maka jikalau tiada tetap makmum pada rakaat, imam rakaat, makmum tadi turun rakaat tidak sempat tamakninah, makna tidak tetap, tidak sempat tamakninah, dia makmum rakaat bersama dengan imam sebelum imam akad daripada rakaat, sebelum imam akad pada rakaat tidak sempat tetap lagi. Tak jawab lagi tu soalan tu, tak jawab lagi. Atau soalan yang kedua pula mari,
pada jawabnya sama. Atasyak makmum pada mendapat tamakninah. Semasa makmum rakaat tadi dengan imam, ada tamakninah ke tak ada tamakninah, aku rakaat ni tiba-tiba imam batal sembahyang. Jadi dua persoalan ni. Soalan pertama, soalan tidak tetap tamakninah rakaat makmum bersama dengan imam. Soalan yang kedua, makmum tu syak tentang tamakninah semasa rakaat dengan imam. Ada ke tak ada? Tiba-tiba imamnya terbatal sembahyang. Maka jawabnya dari soalan tersebut, tiada mendapat ia makmum akan rakaat makmum tu tak dapat tu. Tak dapat rakaat. Jadi kalau rakaat tu tak dapat, maka wajib atas makmum tu mendatang. Makna mendatang tu wajib makmum tadi kena laksanakan rakaat tu. Kemudian daripada salam imam, selepas imam bersalam akan datang, kena tambah bilangan rakaat dia. Kerana rakaat dia masuk tadi bersama dengan imam, bagi dia tidak dapat. Tidak. Biasa dengar dia faham tak apalah. Pandai buat diri. Dan sujud sawi oleh yang syak itu akhir sembahyang. Orang yang syak tadi. Syak ada tamakninah ke tak ada semasa rakaat saya dengan imam, tiba-tiba imam bukan imam batal ni. Bukan imam batal ni. Ada tamakninah ke tidak, tiba-tiba imam tidak. Tidak ni bukan cerita batal. Tak masuk dah masalah batal ni. Tiba-tiba imam tidak. Manakala timur syak begitu, akan datang sunat juga sujud sahwi. Sebab itulah cerita sujud sahwi ni banyak. Bukan kata tertinggal sunat abad saja. Cuma gaya duduk dia berselera. Nak catu-catu jadi satu risalah tu. Kerana bahawasanya sebab kena sujud sahwi tu, yang syak timur syak dia tu, kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaatnya melarat syak sampai di peringkat tu, itu sebab kena sujud sahwi. Maka tiada menanggung imam daripada makmum itu. Selepas imam bersalam, luar daripada kewajipan imam dah. Dan jikalau picik waktu, yakni hampir habis waktu, dia kata picik. Bukan picik lengah labu betih. Dan jikalau picik itu sempit. Dia kata picik itu sempit. Dan jikalau picik waktu hampir habis waktu sembahyang, tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang, hal keadaannya rakaat, wallahu a'lam. Dan jikalau